sebelum Ustazah nak mulakan, Ustazah nak perkenalkan diri Ustazah dulu. Okey, kepada sesiapa yang baru nak mengenali Ustazah, okey, nama Ustazah adalah Ustazah Siti Nur Yasmin, boleh panggil Ustazah Yasmin. Okey, untuk tahun 5, Ustazah akan mengajar subjek akhlak dan sirah. Okey, dan untuk hari ini kita akan masuk pelajaran sirah, pelajaran yang pertama iaitu jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Okey, Ustazah harap semua sudah bersedia dan tenang untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Okey, untuk hari ini kita masuk jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Okey. So kita dalam pembelajaran ni kita akan belajar apa itu jihad dan jihad Nabi bersama dengan sahabat dia. Okey, mari kita tengok apa yang okey. Sebelum kita mula, kita tengok dulu unit 1. Okey, anda boleh tengok ni, kalau siapa-siapa yang ada buku teks boleh tengok di muka surat 1. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat pertama, menyatakan pengertian jihad dalam Islam. Kiranya pengertian ni maksud jihad tu dalam Islam. Kedua, menyebut jenis-jenis jihad dalam Islam. Dalam tajuk yang pertama ni kita akan tahu ada berapa jenis-jenis jihad dalam Islam sebenarnya. Dan yang ketiga, menerangkan hikmah-hikmah jihad dalam Islam. So kita akan tengok yang pertama dulu, pengertian jihad dalam Islam. Pengertian jihad. Apa itu jihad? Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Lagi sekali Ustazah ulang. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Sekarang ni kita tahu apa tu mencurahkan daya tenaga kekuatan. Maknanya kita mengorbankan usaha kita untuk menegakkan agama Islam. Kalimah Allah tu maknanya untuk menegakkan perintah Allah. Contoh yang paling dekat seperti solat. Kita sebagai hamba Allah, kita telah diamanahkan dan untuk menjalankan tanggungjawab kita itu menunaikan solat. Itu yang kita tengok dalil tentang jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maksud kat sini jihad yang betul-betul lah, bukan jihad yang main-main. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 38. Dari firman Allah ni, kita nampak Allah dah cakap dah, kalau kita berjihad tu pada jalan Allah, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh, jihad yang sebenar-benarnya. Dan Allah tu tidak menjadikan kita tu untuk menanggung kesusahan bila berkaitan dengan perkara agama. Maknanya bila dalam perkara untuk menegakkan agama Islam ke atau untuk memilih jalan Allah ni, Allah tidak pernah menyusahkan hamba-Nya. Kita sendiri je yang rasa susah. Maknanya kita sama ada kita ni
tertunduk dengan hasutan syaitan atau tidak. Sebenarnya Allah tidak pernah untuk menyusahkan hamba-hambanya, cuma kita sendiri yang tidak dapat menahan hasutan dari syaitan dan bermalas-malasan. Contoh seperti solat kan. Okey, kita teruskan. Okey, kita nampak kat sini. Okey, kalau kita tengok gambar tu, contoh jihad zaman Nabi. Okey, dari gambar tu je kita boleh tahu. Okey, jihad pada zaman Nabi ni adalah peperangan. Okey, kita tahu Nabi dan sahabat-sahabat dia berperang untuk menegakkan agama Islam. Nabi berdakwah pun ada orang yang menentang Nabi. Okey, contoh kalau untuk sirah tahun 5 ni, nanti selepas ni kita akan belajar pasal perang-perang yang Nabi dan sahabat-sahabat sertai. Okey, contohnya ada perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kita akan belajar dalam sirah tahun 5 ni, pelajaran akan datang. So kita akan lebih tahu jihad Nabi dan sahabat-sahabat dia dalam menegakkan agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok apa jihad zaman sekarang pula. Okey, ni contoh jihad masa kini. Okey, anda semua familiar dengan gambar-gambar ni. Okey, kita tengok gambar yang belah kanan tu. Okey, kita nampak gambar ada seorang pelajar ni sedang belajar. Okey, contoh senang lah. Sebenarnya kamu semua yang sedang menimba ilmu ni pun dikira jihad. Sebab kita nak menuntut ilmu kan. Okey, lagi-lagi sekarang ni kita menuntut ilmu agama. Kan? Lagilah. Kenapa kita menuntut ilmu agama tu? Supaya kita dapat tambah ilmu berkaitan agama kita dan kita lebih mendalami agama Islam dan seterusnya kita dapat menegakkan agama kita. Kan? Okey, itu jihad kita. Dan jihad kita ni biasalah waktu kita belajar kan, kita akan timbulnya rasa malas, timbulnya rasa mengantuk, timbulnya rasa bosan. Waktu itulah syaitan menjalankan kerja dia. Dan kita, apa usaha kita, daya tenaga kita yang kita curahkan ni supaya kita terus kuat untuk melawan hasutan syaitan tu. Okey, gambar yang sebelah tu pula. Okey, solat. Okey, paling senang solat subuh lah pagi tadi. Okey, selalunya kebanyakan orang mesti akan tercekelat solat subuh ni sebab terlajak tidur. Kadang-kadang bangun tu dah subuh gajah. Kadang-kadang bukan gajah dah. Ustazah pun tak tahu dah subuh apa nak panggil kan. Sebab kadang-kadang masuk tu dah boleh sekali dengan solat duha dah. Pada anak-anak tahun lepas, anak-anak tahap kalau pagi-pagi kan, kalau waktu dulu awak tahap 1, kita selalu dekat sekolah jika ada kesempatan kita lakukan solat duha kan, solat sunat duha kan. Okey, kita waktu solat tu pun kita nak dapatkan khusyuk tu, kita kena betul-betul kuat untuk mendapatkan khusyuk tu sebab syaitan memang menjalankan kerja dia. So itu jihad kita untuk menegakkan perintah Allah, iaitu solat. Okey, seterusnya. Kita masuk jenis-jenis jihad pada yang ada buku teks. Anda boleh tengok dekat muka surat 3. Kita masuk unit 2, jenis-jenis jihad. Okey, kita tengok ada 5 jenis jihad. Jihad yang pertama adalah jihadun nafsi. Okey, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Okey, contoh kat sini Ustazah bagi contoh paling senang. Waktu kita puasa. Kita puasa pada bulan Ramadan. Kita melawan hawa nafsu kita kan waktu tu. Kita menahan lapar dan dahaga. Kan waktu tu lah kita rasa macam awak mesti ingat lagi waktu mula-mula belajar puasa kan. Time tu lah haus, time tu lah rasa macam tak boleh tahan, rasa macam nak mati kan. Tapi kita tak pernah dengar lagi orang mati sebab puasa ya. Okay, itu semua hasutan syaitan. Okay, so jihad kita untuk melawan hawa nafsu kita.
Hawa nafsu kita yang waktu tu membuat-buat nak makan. Okey, jihad yang kedua adalah jihadus syaitan. Okey, ni lebih kurang jihad melawan hasutan syaitan. Okey, hasutan syaitan ni dia bukan tertumpu waktu kita solat je, atau kita puasa je. Kadang-kadang sepanjang masa tu syaitan ada je di sekeliling kita dan dia takkan berputus asa untuk menghasut kita supaya kita tak buat apa yang Allah suruh tu. Okey, yang ketiga, jihadul kuffar, iaitu jihad menentang orang kafir. Okey, ini kita boleh tengoklah orang kafir ni, contohnya waktu zaman Nabi dulu kan, orang kafir, orang yang menentang agama Islam, orang yang mencaci maki agama Islam. Dia orang kata Islam ni bukan agama yang benar lah. Okey, so jihad kita untuk menentang orang-orang seperti ni. Okey, jihad yang seterusnya adalah jihadul murtaddin, jihad memerangi golongan murtad. Okey, untuk yang tidak tahu, golongan murtad adalah golongan orang Islam tetapi dia telah keluar dari agama Islam. Okey, itu kita namakan dia murtad. Okey, dan jihad yang terakhir adalah jihadul munafiqin, iaitu jihad menentang orang munafik. Okey, ciri-ciri orang munafik ni ada 3. Okey, yang pertama, apabila berjanji dia mungkir. Okey, itu yang pertama. Kedua, apabila dia bercakap dia berbohong. Okey, dan yang ketiga, apabila diberi amanah dia hianat. Okey, itu ciri-ciri orang munafik. Maknanya kita tanya diri sendiri, kita ni termasuk ke dalam golongan tu? Sebab tu apa yang kita buat, kita kena niatkan betul-betul dan supaya kita tak tersalah dan termasuk dalam golongan munafik. Okey. Okey anak-anak, kita berhenti sampai di situ. Ustazah stop sampai di situ. Okey. Ustazah harap anak-anak faham apa yang kita belajar hari ni. Okey, dan Ustazah minta anak-anak untuk ulang kaji semula. Okey, untuk tajuk yang pertama ni, kita dah masuk unit 1 iaitu konsep jihad, dan unit 2 iaitu jenis-jenis jihad. Okey, anak-anak boleh baca muka surat 3, 4, 5 dan 6 untuk lebih faham pasal jenis-jenis jihad. Okey, dan insya-Allah di kelas yang akan datang Ustazah akan masuk pelajaran yang kedua ya. Waktu tu kita akan masuk pelajaran kedua. Okey, dan sebelum Ustazah habiskan kelas ni, Ustazah harap anak-anak yang ada di rumah tu jangan tinggal solat. Okey, jangan kiranya jaga solat, jaga diri. Duduk di rumah tu dengar cakap ibu bapa awak. Okey, kita sekarang ni tengah dilanda satu virus yang kita tak nampak. So Ustazah harap sangat anak-anak semua jaga kesihatan. Okey, maknanya waktu-waktu sekarang ni budak-budak tak boleh keluar kan. So duduk di rumah, tapi duduk di rumah pun ada benda yang anak-anak boleh buat untuk mengisi masa lapang. Okey, perbanyakkan membaca buku. Okey, untuk anak-anak yang boleh membaca Al-Quran, boleh isi masa dengan membaca Al-Quran. Okey, setidak-tidaknya kita dapat pahala kan. Okey, so Ustazah doakan semua anak-anak sihat. Okey, kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.